min ibadillah. Selepas kamu mengakui keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan ilahan, Tuhan yang disembah dan Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam ini. Ya, bila kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, wastahdurta ata'al uluhiyah, dan kamu mengingati kurniaan uluhiyah Allah dan nikmat rububiyah Allah dan limpahan rahmat Allah ke atas seluruh makhluk-makhluknya. Dan selepas kamu menyatakan bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, bila kita sebut iyyaka na'bud, hanya engkaulah yang kami sembah. Ai annal ibadata lillahi tabaraka wa ta'ala, di mana ini merupakan satu pengakuan daripada kita bahawa pengibadatan ataupun pengabdian hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak akan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun yang lain, dan kita tidak akan menyembah Allah melainkan hanya kepadanya. Ya, bila kita sebut iyyaka na'bud wa a'lanta innaka satasta'inu billahi wahdahu biqaulik, dan selepas kamu menyatakan bahawa kamu hanya akan meminta pertolongan hanya kepada Allah sahaja dengan kamu membaca iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in ini maknanya kita menyatakan kita ni tidak akan meminta melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka qad asbahta min ibadillah, maka kamu telah menjadi di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya tuan-tuan, surah Al-Fatihah yang kita baca ini merupakan satu pengakuan daripada diri kita bahawa kita ni nak jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak taat Allah sungguh-sungguh. Kita tidak sembah melainkan hanya kepada Allah. Kita tidak meminta melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah satu declaration. Seolah-olah kita ni tengah angkat sumpah, tengah berikrar bahawa kita nak jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tuan-tuan, kata Imam Asy'arawi, lepas kita ni Allah suruh mengaku, kita beriman pada dia, kita ingat segala nikmat yang dia beri kepada kita, kita mengaku kita ni tak nak menyembah melainkan hanya kepada dia, kita tidak akan meminta melainkan hanya kepada dia. Wa yu'allimukallah, bila masuk ayat yang ke-6 ini, kata Imam Asy'arawi, Allah ajar kamu ad-du'a alladhi yatamannahu kullu mu'minin. Allah ajar doa yang sangat diharap-harapkan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah mengaku segala-galanya, pengabdian, ketaatan, permintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ajar kita untuk baca satu doa, yang mana doa ini adalah harapan, keinginan setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma dumta min ibadillah fa innallaha jalla jalaluhu sayastajibu lak. Selagi mana kamu merupakan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pasti akan menerima dan memperkenankan doa-doa yang kamu bacakan.
masdaqan liqaulihi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sadaqallahul azim. Dan apabila hamba-Ku meminta kepadaku, sesungguhnya aku sangat dekat, aku memperkenankan menerima doa orang-orang yang berdoa, permintaan orang-orang yang berdoa saat mereka berdoa. Ya, bila kita ni, ya, Allah gelar dengan gelaran ibadi, kalaulah hamba-Ku. Jadi kalau kita selama ni berdoa, tuan-tuan, kita rasa doa yang kita panjatkan pada Allah, kita minta kepada Allah, Allah tak izinkan lagi, Allah tak makbulkan lagi, maka tuan-tuan, saat itu jangan sekali-kali kita pertikaikan kenapa Allah tak makbulkan, kenapa Allah tak perkenankan. Ya, sebab apa? Allah bagi tahu dalam ayat ini syarat doa yang diminta oleh seseorang itu nak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa dia? Ya, Allah tak kata wa idza sa'alaka muslimin. Allah tak kata apabila, ya, meminta seorang muslim. Ya, tapi yang digunakan oleh Allah, dan apabila meminta hamba-Ku, maknanya kalau nak betul-betul kita ni dimakbulkan doa, tuan-tuan, kita sendiri terlebih dahulu kena jadi hamba yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni kadang-kadang kita pun, ya, amalnya malas, dosanya banyak, tiba-tiba bila kita minta pada Allah, kita petikai, ya Allah, Kau kata kalau aku minta Engkau akan bagi. Sedangkan tuan-tuan, Allah tak bagi itu bukan sebab Allah yang berkira-kira, tapi kita sebenarnya yang belum memenuhi kriteria dan syarat untuk Allah makbulkan doa-doa kita. Sebab itu Allah katakan, dan apabila hamba-Ku meminta kepadaku, sesungguhnya aku sangat dekat dengan hamba-hamba-Ku. Aku memperkenankan, aku terima, aku makbulkan doa, permintaan seorang yang meminta waktu dia, ya, berdoa. Maknanya hamba-hamba Allah ni, dia minta je, tuan-tuan, Allah bagi dah. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka mintalah kepada aku dan berimanlah kepada aku, moga-moga kamu mendapat petunjuk. Wal mu'min la yatlubud dunya abadan. Lalu kata Imam Asy-Sya'rawi, ya, bila kita bincang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kata Imam Asy-Sya'rawi, orang-orang mukmin ni, tuan-tuan, la yatlubu ad-dunya abadan. Orang mukmin ni dia takkan hanya nak minta, nak doa hanya perkara dunia, ya, selama-lamanya. Dia takkan minta benda-benda dunia, ya, sahaja. Limadha? Ya, sebab apa kata Imam Asy-Sya'rawi? Orang beriman ni dia takkan minta dunia. Ya, sebab apa? Li'annal hayatal haqiqiyah lil insan fil akhirah. Sebab orang mukmin dia tahu kehidupan yang sebenar-benarnya, kebahagiaan yang sebenar-benarnya, nikmat yang sebenar-benarnya adalah dalam kehidupan akhirat. Itulah
kehidupan yang sebenar-benarnya. Dan itulah perkara yang akan diminta oleh orang-orang mukmin. Baik tu benda yang Allah ajar untuk kita minta dalam surah Al-Fatihah ni apa? Ya, bukan nak minta kita ni jadi kaya. Bukan suruh minta kita ni ya dapat pangkat, dapat jawatan yang tinggi. Tetapi yang Allah suruh kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Fiha al-hayat al-abadiyah wan na'im alladhi la yufariquka wa la tufariquhu. Ya, orang beriman dia tahu dalam kehidupan akhirat inilah adanya ya kehidupan yang abadi dan nikmat yang tidak akan terpisah dengan dia, dan ya yang nikmat tu takkan tinggalkan dia dan dia pun takkan meninggalkan nikmat tersebut. Itu nikmat akhirat, tuan-tuan. Dia takkan tinggalkan kita. Beza dengan nikmat dunia. Nikmat dunia ni sama ada dia tinggalkan kita ataupun kita tinggalkan dia. Ya, macam mana nikmat dunia ni tinggalkan kita? Kita ada lagi kat dunia ni, tapi satu-satu nikmat tu hilang, tuan-tuan. Berlaku tak, tuan-tuan, benda tu? Berlaku dah. Ya, kalau kita yang dah berumur ni, tuan-tuan, kita pasti, ya, tuan-tuan, kita pasti perasan. Saya yang belum 50 ni pun, tuan-tuan, dah macam-macam dah. Ya, mata dah berapa nampak. Kalau tak pakai spek ni tak nampak dah. Ya, dulu mengajar saya rabun jauh. Kan, kalau setakat pakai spek ni, tengok dekat buku ni nampak lagi. Ya, saya masuk umur lebih kurang 45, 44 macam itulah. Bila pakai spek, waktu tu rabun jauh. Ya, nak tengok jemaah ni saya kena pakai spek. Kalau dekat-dekat ni nampaklah. Bila yang belakang-belakang tu saya tengok, siapa tu? Kan? Kena pakai spek, kalau tidak tak nampak. Tapi dah mula dah waktu tu bila saya pakai spek, tengok buku, apa pasal kecil je tulisan. Pergilah cek. Ya, dekat optometris, kedai cermin mata. Ya, dicek-cek tu kan dekat mesin tu. Ya, dia kata, encik dah kena rabun dekat dah ni. Oi, iya ke? Kita duk ingat ada masalah apa ke? Kan, lepas tu saya tanya, macam mana boleh? Ya, rabun dekat dia. Sebab selama ni saya pakai spek, saya hanya rabun jauh. Tuan-tuan, apa jawapan dia? Biasalah encik, faktor umur. Allahu Akbar. Jawapan tu, tuan-tuan, ya, terkesan dekat hati kita. Allah, rupanya dah tua dah aku ni. Ya, tuan-tuan, Allah tarik sedikit demi sedikit nikmat yang ada pada diri kita. Kan? Ya, Allah tarik. Ya, kadang-kadang, tuan-tuan, lutut dah tak kuat dah. Ya, Allah tarik kadang-kadang tenaga dah tak berapa dah. Ya, dulu kalau drive, tuan-tuan, masa muda kan. Nah, saya sekali ada program dekat Kedah, Sungai Petani. Bangun pukul 3, siap-siap drive. Ya, semayang dekat belah apa ni, Perak sana, Tanjung Malim ke mana. Kan? Ya, sampai dekat Sungai Petani lebih kurang pukul 9 pagi, 10 pagi. Petang pukul 5 habis program, patah balik, tuan-tuan. Ya, kuat lagi waktu tu. Sekarang kalau pergi mana-mana, tuan-tuan, kejap-kejap berhenti R&R, kejap-kejap berhenti R&R. Tenaga kita dah tak sama, ya, waktu macam kita muda-muda dulu. Maka, tuan-tuan, kita ni ada lagi tak? Ada. Tapi sedikit demi sedikit Allah tarik nikmat kita, nikmat itu meninggalkan kita. Itulah nikmat dunia, tuan-tuan, tak kekal. Dulu mukanya, ya, kulitnya tegang, mukanya handsome, sikit-sikit lah, tuan-tuan, makin lama makin krepot. Kan? Ya, kalau yang dah umur nanti 70, satu-satu giginya tanggal.
Satu-satu rambutnya beruban. Allahu Akbar. Kita ada lagi tuan-tuan, tapi nikmat yang Allah bagi itu akan dicabut, akan meninggalkan kita. Au tufariquhu. Yang kedua, nikmat dunia ni kita yang akan tinggalkan dia. Ada nikmat ni tuan-tuan, nikmat tu ada. Rumah kita masih ada lagi, kereta kita masih ada lagi, duit kita dalam bank masih ada lagi, duit kita dalam KWSP masih ada lagi, ya, duit kita dalam saham kebun kita, pokok yang kita tanam semua ada lagi. Tapi tuan-tuan, saat Allah cabut nyawa kita, kitalah yang akan meninggalkan nikmat tersebut. Itulah kehidupan dunia. Tetapi kata Imam Asy-Sya'rawi, ya, al-hayatil abadiyah, di akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi, yang, ya, nikmat itu tidak akan meninggalkan kita dan kita tidak akan meninggalkan nikmat-nikmat tersebut, kekal selama-lamanya. Ya, dalam syurga, ahli-ahli syurga ni muda tak tua-tua. Tuan, muda-muda. Sebab tu Nabi pernah bergurau. Ya. Ada seorang tua, dia tanya pada Nabi, orang wanita tua tanya pada Nabi, ya Rasulullah, bolehkah aku ni masuk syurga? Nabi kata apa? Makcik, orang tua tak masuk syurga. Nabi gurau. Kan? Tapi bukanlah nak kata orang tu, makcik yang masuk, yang tanya tu tak masuk syurga. Nabi gurau sebab apa? Kerana dalam syurga seluruh ahli syurga adalah muda, takkan tua-tua. Ya, jadi kita ni yang mungkin sekarang ni dah tua tuan-tuan, insya-Allah, ya, kalau Allah masukkan kita dalam syurga, maka kita ni akan muda, tak tua-tua. Ya, kat dunia je tuan-tuan pernah muda, kan, pernah muda dululah. Ya, sekarang ni dah masing-masing dah berumur, tapi itulah kehidupan dunia, itulah nikmat dunia. Fal mu'min la yatlubu mathalan ay yarzuqahu Allahu malan katsiran wala ayyam talika imaratan mathalan. Kata Imam Asy-Sya'rawi, ya, orang mukmin ni tuan-tuan, dalam doa dia bukan minta dunia. Contohnya apa? Orang mukmin ni dia takkan minta, sebagai contoh, agar Allah kurniakan kepada dia harta yang banyak. Ya Allah, bagilah aku duit 1 juta. Ada orang doa macam tu. Ya, au ayyam talika imaratan matalan, ya Allah bagilah aku, ya, rumah yang besar. Ya, itu bukan doa orang-orang mukmin. Li'annahu ya'lam anna kulla hadha waqtiyun wa zailun. Sebab apa? Kerana orang mukmin dia tahu benda-benda dunia ini waqtiyun, sementara sahaja, wa zailun, akan musnah. Semua akan, ya, binasa. Ya, kita ada rumah pun, ya, rumah, ya, kadang-kadang bukan rumah tu yang hilang, yang apa ni, binasa, tapi kita sendirilah yang akan mati, dan akhirnya kita pun akan tinggalkan rumah kita tu, kita akan tinggalkan harta kita yang banyak. Walakinnahu yatlubu ma yunjihi minan nar wa yusilahu ilal jannah. Orang mukmin ni doa dia apa? Kata Imam Asy-Sya'rawi, orang mukmin akan minta benda yang dapat menyelamatkan dia daripada api neraka dan menyampaikan dirinya ke dalam syurga. Itulah doa, itu permintaan orang mukmin. Dia minta pada Allah, jauhkan dia daripada api neraka, selamatkan dia daripada api neraka, dan sampaikan dia ke dalam syurga. Itu doa yang kita kena minta kepada Allah, bukan minta harta, bukan minta duit, bukan minta pangkat. Wa min rahmatillahi tabaraka wa ta'ala annahu 'allamana ma natlub wa hadha yastawjibul hamdulillah.
Jadi di antara rahmat Allah, sayangnya Allah, kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni tuan-tuan, dia ajar kita benda yang perlu untuk kita minta kepada dia. Ya, jadi surah Al-Fatihah ni tuan-tuan, bila Allah ajar kita doa yang kita kena minta kepada Allah, maka tuan-tuan, ini bukti betapa kasihnya Allah Subhanahu wa taala pada kita. Sebab apa? Dia ajar kita benda yang perlu kita minta kepada dia. Apa yang perlu kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tu benda paling penting tuan-tuan dalam hidup kita ni. Ya. Mana, apa jalan yang lurus, jalan yang boleh kita ikuti, yang perlu untuk kita ikuti. Maka bila Allah sendiri tuan-tuan ajar kita apa doa yang kita kena minta, apa doa yang kita kena baca, ya, maka kata Imam Asy-Sya'rawi, wa hadza yastaujibul hamd. Ini benda yang wajib kita bersyukur kepada Allah sebab Allah ajar kita. Ya, bayangkan kalau Allah tak ajar, apa yang kita kena minta pada dia tuan-tuan? Apa jadi? Masing-masing kita ni akan minta pada Allah ikut nafsu kita, ikut kehendak kita. Kita pun tak tahu apa benda yang kita kena minta sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu ma yatlubul mu'min huwa al-hidayah was-siratil mustaqim. Benda pertama yang perlu diminta oleh orang-orang mukmin berdasarkan surah Al-Fatihah ini adalah, ya, pertama tuan-tuan, al-hidayah. Kita ni kena minta petunjuk, kena minta hidayah, kena minta bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sirat al-mustaqim. Minta Allah tunjuk kita mana jalan yang betul. Sebab ada orang tuan-tuan, dia tak sedar dia sedang berada di jalan yang salah. Dia tak sedar bahawa dia berada di jalan yang boleh menjerumuskan dia dalam kesesatan. Dia tak tahu bahawa dia ni sedang berada dalam kesesatan. Dia tak tahu bahawa dia sedang berada di jalan yang akan membawa dia dalam neraka. Maka sebab itu kita ni kena minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, wal hidayatu naw'an. Adapun hidayah itu, kata Imam Asy-Sya'rawi, terbahagi kepada dua. Ya, kita ni minta petunjuk pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya, hidayah ini, kata Imam Asy-Sya'rawi, Allah bagi kepada tiap-tiap manusia, dan tiap-tiap manusia ni tuan-tuan, dia pasti akan mendapat dua petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni semua dapat dua-dua petunjuk ini. Apakah hidayah yang Allah bagi pada kita? Ya, sebab tu kalau orang, kita ajak orang, kan, ya, kawan-kawan kita, jomlah pergi ke masjid, ya, kita sembahyang, jomlah kita mengaji. Alah, nantilah, aku belum dapat hidayah lagi lah. Kan ada orang kadang-kadang dia jawab, kita, ya, ajak dia jangan buat dosa, kita ajak dia suruh, ya, beribadah pada Allah, nantilah, aku belum dapat panggilan, aku belum dapat hidayah. Betul ke tuan-tuan? Kita orang tu yang tak nak beribadah, yang tak nak taat pada Allah, yang buat dosa, bila kita ajak dia untuk bertaubat, untuk dia berubah, betul ke dia ni belum dapat hidayah? Ya, boleh ke kita kata, nantilah, aku belum dapat hidayah? Ya, lalu tuan-tuan, Imam Asy-Sya'rawi menjelaskan kepada kita, setiap manusia Allah bagi kepada mereka dua jenis hidayah. Wal hidayatu naw'an. Hidayah ni tuan-tuan terbahagi kepada dua. Baik, apakah dua bentuk hidayah tersebut? Ya, hidayatu dilalatun. Yang pertama disebut hidayah dilalah, tanda.
Ya, petunjuk. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa hidayatu ma'unatun, petunjuk dalam bentuk bantuan. Ya, baik. Hidayatud dilalah hiya linnasi jami'an. Adapun hidayah ad-dilalah, Allah bagi tunjuk pada tiap-tiap manusia. Tuan-tuan, Allah ni wujud. Tanda ni dilalah hidayah ni Allah ada. Allah lah satu-satunya Tuhan yang sepatutnya disembah. Ya, Islam ni agama yang benar. Tuan-tuan, petunjuk ni Allah bagi pada semua manusia. Orang dia ni orang kafir ke, dia ni orang Islam ke, dia ni orang baik ke, dia orang jahat ke, orang beriman ke, orang yang derhaka ke, dia tahu tuan-tuan benda betul. Dia tahu Islam, ajaran Islam dia betul. Tinggal lagi dia terima ataupun tidak, dia beriman ataupun tidak, dia nak ikut ataupun tidak. Allah bagi semua tuan-tuan. Sebab tu manusia tak boleh kata aku belum dapat hidayah, aku belum dapat panggilan. Allah bagi tuan-tuan petunjuk tu. Ya, wa hidayatul ma'una hiya lil mu'minina faqat al muttabi'ina limanhajillah. Manakala hidayah al ma'una Allah bagi kepada setiap orang yang beriman yang mengikut perintah-perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala hada kullu ibadihi hidayatu dilalatin. Ya, kata Imam Asy'arawi, Allah bagi kepada semua hamba-hambanya hidayah, ya, dalam bentuk hidayatu dilalah. Hidayah dilalah ni Allah bagi pada semua hamba-hambanya. Apakah hidayah dilalah yang Allah bagi? Ya, dallahum dalluhum ala tariqil khairi wa bayyanahu lahum. Allah tunjuk kepada manusia jalan yang betul, jalan yang baik, dan Allah jelaskan kepada mereka. Ya, ambil satu contoh tuan-tuan. Minum arak. Kan? Logik manusia, ya, logik manusia kita tak ambil lah, ya, ayat Quran, dalil Quran. Minum arak ni tuan-tuan baik ke jahat? Baik ke buruk? Logik manusia akan mengatakan bahawa arak ini akan membawa kepada kemudaratan. Tak elok minum arak. Benda ni tuan-tuan macam mana manusia boleh tahu? Macam mana Allah bagi hidayah? Allah kurniakan kepada tiap-tiap manusia akal yang waras. Dia boleh fikir dengan logik bahawa siapa minum arak ni mabuk. Bila mabuk dia tak boleh fikir dengan baik, dia akan buat sesuatu yang di luar daripada kawalan ataupun kewarasan akal. Kalau bawa kereta dia tak boleh nak kontrol. Kalau bercakap dengan orang, perkataannya kadang-kadang tak boleh nak kawal. Kalau berjalan pun huyung hayang. Logik akal tuan-tuan, benda ni baik ke buruk? Akal manusia tak kira apa agama, dia orang Islam ke tak Islam, dia tahu arak ni tak elok. Itulah hidayah tuan-tuan. Itulah hidayah. Allah bagi dah akal manusia ni boleh fikir. Tetapi ya, daripada hidayah yang Allah bagi ni yang disebut sebagai hidayatu dilalah, manusia terbahagi kepada dua. Pertama, dia ikut atau tidak hidayah yang Allah dah bagi. Dia tahu dah arak tu tak baik. Dia tahu dah kalau minum mabuk. Dia tahu dah boleh membawa kepada kemudaratan. Ada manusia yang ikut, yang taat, yang menjauhkan daripada minum arak. Tapi ada tak yang buat? Ada. Ada yang tetap nak minum. Ya, dia tak kisahlah, mabuk pun mabuk lah, dia tak kisah, bahawa mudarat pun mudarat lah, dia tak kisah, sakit pun sakit lah. Maka tuan-tuan, manusia terbahagi kepada dua.
terhadap hidayatu dilalatin yang Allah berikan. Ada yang taat, ada yang derhaka, ada yang terima, ada yang melawan, menentang hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah bagi semua hidayah ni kepada manusia. Kalau kawan yang kita ajak tadi tu, jom lagi masjid. Dia tahu tak pergi masjid tu sebenarnya baik? Tahu. Tapi kenapa? Kenapa dia tak nak? Kerana tuan-tuan, manusia ni pula Allah jadikan dalam diri manusia ada satu benda, iaitu nafsu. Dia tak nak, alah malasnya nak kena pergi masjid, alah malasnya nak mengaji, kena duduk, wang masa lah baik aku mancing kan dapat ikan, baik aku main judi, baik aku duduk kat rumah. Maka tuan-tuan, nafsu itu menjadi penghalang, ya, selain daripada godaan-godaan iblis dan syaitan. Faman arada an yattabi'a tariqal khair ittaba'ahu. Siapa-siapa yang dia nak pilih jalan kebaikan, dia akan ikut hidayah dilalah ni. Macam kita, tuan-tuan. Kenapa kita ni nak datang masjid? Kenapa kita ni nak jadi orang yang sentiasa berada dalam majlis ilmu? Kenapa kita ni jadi orang yang nak taat kepada Allah, nak sembahyang? Sebab kita ni nak kebaikan. Maka siapa yang nak kebaikan, dia nak jadi baik, dia akan ikut hidayah dilalah yang Allah bagi. Tapi siapa yang tak nak kebaikan, dia akan tinggal. Dia tahu Islam tu betul. Dia tahu dosa-dosa ni membawa kejahatan. Dia tahu benda-benda yang Allah perintahkan itu membawa kepada kebaikan. Tapi siapa yang nak kebaikan, dia akan ikut. Siapa yang tak nak kebaikan, dia akan tinggal. Jadi manusia ni, tuan-tuan, tak ada alasan mengatakan aku belum dapat hidayah lah, aku belum dapat panggilan lah. Sebenarnya bukan dia tak tahu, dia tahu, tapi dia menafikan petunjuk hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhil hidayah al-'ammah hiya asasul balagh 'anillah. Jadi hidayah ad-dilalah ini yang dalam bentuk umum, inilah asas apa yang nak disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran. Benda itulah yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran. Dalam sunnah Nabi SAW, apa benda baik, apa benda jahat, apa benda haram, apa benda halal, apa benda haram, mana dosa, mana pahala, mana syurga, mana neraka. Semua itu, inilah benda yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Dan bila kita sampaikan pada manusia, manusia boleh fikir logik benda tu betul. Itulah hidayah, tuan-tuan. Bila kita sampaikan dakwah kepada orang bukan Islam, dia tahu benda yang disampaikan oleh Allah dalam Quran tu benda betul. Tinggal lagi dia nak ikut, tak ikut. Kita ni bila mengaji, bila kita dengar apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Quran, apa yang Nabi bagi tahu dalam hadis, kita tahu benda tu betul. Tinggal lagi, tuan-tuan, ikut tak ikut. Maka siapa-siapa yang inginkan kebaikan, dia akan ikut hidayah yang Allah bagi. Siapa-siapa yang tak inginkan kebaikan, dia akan tinggal. Faqad bayyana lana Allah tabaraka wa ta'ala fi manhajihi bi if'al wa la taf'al wa ma yurdihi wa ma yaghdub. Allah jelaskan kepada kita dalam Quran, dalam Islam, benda yang kita kena buat dan benda yang kita boleh buat dan benda yang kita tak boleh buat. Allah bagi tahu dosa ni jangan buat. Kamu kena taat kepada Allah, kamu kena beriman, kamu kena beribadah, kamu jangan buat dosa. Allah bagi tahu tak? Allah bagi tahu. Dan Allah bagi tahu dalam Islam ni ma yurdihi wa ma yaghdabu, apa yang Allah redha untuk manusia lakukan dan apa yang Allah murka, apa yang manusia lakukan. Semua Allah bagi tahu, tuan-tuan.
wa awdaha lana at-tariq alladhi nattabi'hu linahtadi, dan Allah juga nyatakan jalan, ya, alladhi nattabi'hu, yang perlu untuk kita ikut, linahtadi, supaya kita ni dipimpin ataupun mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cara kita nak dapat hidayah pula? Allah pun Allah juga jelaskan. Wat-tariq alladhi law salaknahu haqqa alaina ghadabullah wa sakhatihi. Dan Allah juga nyatakan dalam Quran, dalam Islam ni, benda-benda kalau kita buat, kalau kita ikut, kita akan mendapat kemurkaan daripada Allah. Ya, Allah akan murka kita. Walakin hal kullu man bayyana lahu Allah subhanahu wa ta'ala tariqul hidayah ihtada. Allah dah jelaskan belum tuan-tuan? Semua ni Allah jelaskan dalam Quran, benda baik, benda jahat, benda pahala, benda dosa, ya, jalan ke syurga, jalan ke neraka. Tetapi kata Imam Asy'arawi, adakah setiap orang yang dijelaskan oleh Allah ataupun disampaikan oleh manusia kepada mereka apa yang ada dalam Quran, dalam hadis ni, adakah semua orang yang bila dengar, bila disampaikan, bila baca benda yang, ya, Allah dah jelaskan ni, hidayah Allah tadi, hidayah dilalah ini, ya, ihtada, akan dapat hidayah? Adakah semua akan dapat hidayah, akan ikut? Naqulu la, kata Imam Asy'arawi, tidak. Bukan semua orang akan ikut, bukan semua orang nak, ya, petunjuk yang Allah dah bagi. Waqra qauluhu jalla jalaluh, ya, lihatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Fussilat ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. Surah Fussilat ayat 17, Allah berfirman, dan adapun Thamud, ya, kaum Thamud, fahadainahum, kami dah bagi dah hidayah pada mereka. Allah bagi hidayah macam mana? Allah mengutuskan Nabi kepada mereka, bagi tahu ni dosa, kamu buat maksiat, kamu kurangkan timbangan, kamu menipu, kamu, ya, langgar perintah Allah, kamu tak jujur, kamu buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, nanti kamu akan masuk dalam neraka, ini benda tak boleh buat, ya, kamu kena taat kepada Allah. Dah sampaikan dah. Orang-orang Samud, bila Nabi yang Allah utuskan kepada mereka itu sampaikan wahyu daripada Allah, akal mereka tahu tak benda yang disampaikan tu betul? Tahu. Lalu Allah kata, amma Samud fahadainahum, adapun Samud, satu kaum tuan-tuan yang Allah binasakan, dah tak ada dah generasi dia. Allah bagi tahu, kami dah bagi dah hidayah, kami hantar dah Nabi bagi tahu segala-gala tentang, ya, Islam. Fastahabbul 'ama, tapi apa sikap kaum Samud? Mereka lebih suka al-'ama, buat pekak. Ya, kata orang Jawa, putek kan, buat pekak, tak nak dengar, degil, tak nak terima, tetap melakukan dosa dan maksiat, ya, tetap jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastahabbul 'ama 'alal huda, mereka lebih, ya, tutup mata, pejam mata daripada nak menerima hidayah yang Allah dah beri. Fa akhadathum sa'iqatul 'adzab. Lalu apa Allah lakukan kepada kaum Samud ini? Allah cabut, ya, Allah sambar mereka dengan petir azab yang sangat menghinakan. Ya,
Ya, dalam riwayat lain mengatakan, ya, Allah utuskan malaikat dengan satu pekikan yang menghancurkan, mematikan, ya, penduduk mereka, ya, bima kanu yaksibun, dengan sebab perbuatan mereka. Idzan, lalu kata Imam Asy-Sya'rawi jelas daripada ayat ini, hunaka man la ya'khudh tariqul hidayah bil ikhtiyari alladhi a'tahu Allahu lahu. Di sana kata Imam Asy-Sya'rawi, ada manusia-manusia, mereka-mereka yang tak nak ambil, tak nak terima jalan hidayah dengan pilihan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab nak taat pada Allah ataupun nak derhaka, nak beriman pada Allah ataupun nak kufur kepada Allah, tuan-tuan, Allah tak paksa. Allah bagi pilihan. Kita ni nak taat pada Allah, Allah tak paksa. Kita datang sini, tuan-tuan datang sini, adakah yang paksa? Tak. Kalau tuan-tuan tak nak datang, jadi apa-apa tak? Tak ada. Berapa banyak tuan-tuan yang tak pergi masjid, berapa banyak yang tak sembahyang, berapa banyak ni sekarang ni masih lagi tak solat subuh. Allah buat apa-apa tak pada mereka? Tak. Allah memberikan hakul ikhtiar. Allah berikan mereka pilihan. Kalau tak nak taat, Allah tak buat apa-apa, tuan-tuan. Makan tetap dapat makan, duit tetap ada, gaji tiap-tiap bulan masuk, bisnes tetap berjalan. Rumah elok je, kereta elok je, tuan-tuan, makin kaya. Tetapi tuan-tuan, Allah bagi dah petunjuk tu. Ya, falau anna Allah subhanahu wa ta'ala aradana jami'an mahdiyin mastata'a wahidun min khalqihi ay yakhruja ala masyiatihi. Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala nak kita ni semua dapat hidayah secara paksa, kalau Allah paksa kita, kan, semua kena sembahyang, tak ada seorang pun yang bila azan, ya, tak datang masjid, tak solat berjamaah, tak sembahyang. Kalau Allah nak macam tu, tuan-tuan, tak ada seorang pun di kalangan makhluk-makhluk Allah ni yang boleh terkeluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jadi, tuan-tuan? Adakah semua orang ni Allah paksa untuk dia taat pada Allah? Adakah itu berlaku? Tak. Tak ada paksaan pun, tuan-tuan. Elok je. Orang tak sembahyang elok je boleh makan. Yang sembahyang pun boleh makan. Bermakna, tuan-tuan, Allah bagi hidayah, Allah bagi petunjuk, tapi Allah bagi pilihan. Kita pulang. Tak taat, boleh. Tak nak taat, silakan. Ya. Tetapi setiap yang memilih sama ada taat pada Allah ataupun derhaka kepada Allah, Allah sediakan balasan. Bukan di dunia, tapi di akhirat. Ya, walakinnahu jalla jalaluhu khalaqana mukhtarin lina'tihi an hubbin wa rughbatin badalan min ay yuqhirana 'ala ta'ah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita manusia ni, tuan-tuan, tak sama macam makhluk lain. Malaikat Allah suruh dia taat dan Allah paksa. Binatang-binatang Allah jadikan begitu keadaannya, walaupun kita tengok kan harimau makan, ya, kancil, buaya makan, ya, binatang lain, kan, sebenarnya mereka tu sedang taat kepada Allah, sebab itulah tujuan Allah ciptakan mereka. Lembu yang kita baru sembelih korbankan, tuan-tuan, tak ada pilihan. Sebab apa? Ya, kerana itulah tujuan dan matlamat Allah ciptakan mereka. Saat mereka disembelih ni, tuan-tuan, sebenarnya mereka sedang taat kepada Allah. Dia tak lari. Walaupun adalah yang terlepas kan, tengok video sampai dikejar kat jalan raya. Itu biasa lah, kan? Ya, tapi mereka tidak ada pilihan. Tetapi manusia Allah ciptakan, tuan-tuan, makhluk yang Allah suruh taat, tapi Allah bagi pilihan. Sebab apa? Allah inginkan seorang hamba saat dia datang kepada Allah, dia datang dalam keadaan cinta dan keinginan daripada
diri dia. Ya, dan Allah tak nak paksa. Ya, sebab apa? Pilihan manusia itulah, kalau dia pilih untuk taat, maka pilihan itulah yang melayakkan dia untuk dapat syurga dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pilihan manusia itulah nanti dia, bila dia tak derhaka pada Allah, buat dosa dan maksiat kepada Allah, yang melayakkan dia untuk masuk dalam neraka. Ya, maka moga-moga tuan-tuan, bila kita jadi orang yang pilih hidayatud dilalah, kita pilih, Allah bagi dah, semua orang Allah bagi, tinggal lagi tuan-tuan, kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Mana apa? Kita nak Allah bagi kita jadi orang yang pilih hidayah dilalah ini. Dan siapa-siapa yang pilih hidayatud dilalah, Allah pasti akan bantu mereka dengan hidayah yang kedua, iaitu hidayatul ma'unah. Tapi siapa yang awal-awal Allah dah bagi dah hidayah, Islam ni betul, taat pada Allah ni yang betul, ya, kita derhaka pada Allah ni akan membawa kepada keburukan, Allah bagi dah hidayah tu, tapi dia tolak, mereka akan terhalang daripada mendapat hidayah al-ma'unah daripada Allah. Allah tak akan bantu dia, Allah akan biarkan dia. Ya, apakah itu hidayatul ma'unah? Kita bincang pada siri yang akan datang insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim.